Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat bersua dalam rancangan Al-Kuliah. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan pada petang ini kita akan bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3 bersama dengan tetamu kita yang kita telah undang khas ke studio pada petang ini, yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman, Eksekutif Kanan Unit Dakwah Pusat Pungutan Zakat Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbincang, tajuk kita pertukaran kiblat. Kiblat yang apakah yang kita nak bincang tentang pertukaran ini? Apapun kita akan bincang banyak sebenarnya pertukaran kiblat yang akan berlaku. Apapun sebagai mukadimah pada petang ini, ya, bersama dengan saya Ustaz Ahmad Husni, kita akan bincang tentang kita Ustaz dah orang kata pun dah memang hujung Syaban dah sekarang ni. Hari ni last Syaban ataupun Syaban yang terakhir, hari Syaban yang terakhir. Apapun kita tak patut lupakan jasa Syaban lah. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban. Sebelum datang Ramadan, kita kena ingat bahawa pentingnya Syaban dalam hidup kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat Ustaz, dalam Syaban ini Nabi mengajar kita ada identiti tersendiri. Ada image yang tersendiri. Jangan kita terikut-ikut dengan umat terdahulu ataupun puak mana-mana daripada ahli kitab. Sehinggalah dinyatakan bahawa kiblat pun Nabi tak seronok nak menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Palestin, dan Nabi nak supaya dihadapkan ke Mekah ataupun Kaabah di Masjidil Haram. Itu Nabi nak tunjukkan kita kena ada identiti, image yang tersendiri. Silakan Ustaz kalau boleh kupas tentang pertukaran kiblat. Terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man sara ala nahji wa sunnati wa ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila kita membicarakan tentang persoalan pertukaran kiblat ataupun apa yang macam Ustaz Fauzi sebut tadilah, tentang peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Syaban, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan banyak peristiwa dalam bulan Syaban, antaranya pertukaran kiblat. Dan sebenarnya rahsia yang kita nak korek daripada pertukaran kiblat ni berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan sehinggalah ke akhir ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hampir setahun lebih, 16 ataupun 17 bulan berada di Madinah Munawwarah setelah berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada asalnya kiblat umat Islam tu memang ke Kaabah. Memang ke Kaabah, tetapi apabila sampai ke Madinah, ada seolah-olah satu rahsia yang tersirat yang nak ditunjukkan apabila arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, yang mengarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat mengarah kepada kiblat yang pertama, iaitu Baitul Maqdis. Ramai yang menyebut tentang kiblat pertama iaitu Baitul Maqdis ataupun ke Masjidil Aqsa. Satu hikmah yang cukup cantik bila mana Nabi SAW mendapat tekanan daripada penduduk Yahudi. Satu perkara yang kita nak sebut dekat sini menarik bila kita sebut tentang pertukaran kiblat ataupun kes kiblat ini, nampak Islam pada waktu itu ingin menarik hati orang Yahudi sebenarnya, dari sudut memperlihatkan toleransi Islam, mampu untuk bertoleransi dengan orang Yahudi. Contohnya dari sudut kiblat boleh share, tak ada jadi masalah. Kemudian ada lagi perkara yang bila Nabi SAW tanya kepada penduduk Yahudi Madinah, Nabi tanya kepada mereka, apakah puasa yang kamu puasa ni? Mereka kata, hari ini kami puasa hari Ashura, yang mana hari dibebaskan Bani Israel, dibebaskan Nabi Musa dan sebagainya. Maka Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, maknanya kita lebih berhak daripada mereka untuk ikut Nabi Musa. Maka dengan itu keraian yang diberikan oleh Islam. Namun begitu, apabila ada berlaku tekanan dan sebagainya, maka akhirnya Nabi SAW ingin menarik semula perhatian umat kepada pertukaran identiti, supaya Nabi SAW, kalau tak salah saya dalam satu kitab, Al-Umur allati khalafa fiha Rasul SAW ahlul kitab ataupun al-Yahud, banyak benda-benda yang Nabi tak suka serupa dengan ahli kitab ni, dari sudut rambutnya, dari sudut pakaian, dari sudut macam-macam lah, sehingga kan dari sudut kiblat sekalipun yang menjadi perkara pertama dalam persoalan pokok ibadah, Nabi nak
tukar supaya umat Islam itu ada identiti sendiri. Dan menariknya perbincangan ini dimurnikan oleh Syed Qutb rahimahullah, yang mana insya-Allah kita akan bincangkan bagaimana Syed Qutb ini memperlihatkan atau membawa satu wajah yang cukup menarik bila melibatkan tentang persoalan kiblat ni. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, tuan-tuan dan puan, kalau anda ada kemusykilan yang berkaitan dengan perbahasan kita bincang pada petang ini, ya, termasuk Ramadan pun tidak ada masalah, iaitu boleh hubungi kami di talian bebas tol 1800881677 dan kita akan ambil panggilan anda sebentar nanti. Apa pun Ustaz, teruskan perbincangan kita tentang jasa-jasa Syakban yang peristiwa bersejarah berlaku sebelum kita menjenguk masuk Ramadan. Ustaz, antaranya adalah Ustaz, kalau tadi pertukaran kiblat, ni pertukaran tabiat pula Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat pada malam nisfu Syakban, memang Allah Ta'ala dia nyatakan dalam sebuah hadis, memang menyatakan, Nabi menyebut bahawa diampunkan seluruh dosa hamba-Nya, makhluknya kecuali dua orang. Yang pertama ialah orang yang syirik kepada Allah, yang kedua orang yang bermusuhan. Jadi daripada pertukaran kiblat, seolah-olah diajar kita pertukaran tabiat pula. Jangan duk syirik macam orang Yahudi buat, orang Nasrani buat dan sebagainya. Dan orang Yahudi kan dia bergaduh, dia suka bergaduh, bermusuhan. Jadi Ustaz, cuba Ustaz anjakkan sikit paradigma kita contohnya Ustaz. Pertukaran tabiat lah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya itulah yang nak diajar daripada peristiwa pertukaran kiblat ni. Daripada kita berkiblatkan kepada Yahudi, yang hari ni kita nampak satu sikap orang sangat suka kita kata berkiblatkan Yahudi dan Nasrani dalam perbuatan. Contoh dalam fashion dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Maka dengan itu komentar Syed Qutb, Syekh Syed Qutb rahimahullah dalam ayat ini, dia kata apa? Sebenarnya yang nak ditukarkan dalam hal ini adalah umat Islam perlu ada dua sifat, iaitu pertama sekali at-tamayyuz, yang kedua ikhtisas. Maknanya perbezaan dari sudut sikap dan pengkhususan, fokus dari sudut perkara-perkara yang melibatkan hal-hal ataupun eksklusifnya orang Islam ini dari sudut sifatnya. Maka dia perlu berbeza. Kalau Nabi kata berbezalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masa makan dia diam. Kita masa makan kena bercakap. Contohnya beza lagi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni mungkin tak berinai, kita berinai. Contohnya begitu. Berinai dari sudut rambut dan sebagainya lah. Kemudian beza lagi dengan orang Yahudi. Mereka itu tidak bersahur dalam berpuasa. Kita bersahur. Jadi pertukaran sikap ini yang nak digambarkan oleh Nabi SAW, dan bermula pergerakannya daripada pertengahan Syakban, membawa kepada Ramadan yang menjadi bulan untuk kita memantapkan sikap dan juga yang paling utama sekali ikhtisas kita, pengkhususan umat Islam dari sudut ibadah, dari sudut tauhid, dari sudut syariah, dari sudut gaya hidup dan sebagainya, nak mengkhususkan kepada gaya hidup Islam. Tidak lagi berkongsi dengan gaya hidup ataupun cara bawaan Yahudi dan Nasrani, yang mana ternyata Nabi SAW sendiri ingin menarik perhatian daripada perkara tersebut, dan hikmah yang cukup besar yang dapat diajar menerusi pertukaran kiblat yang asasnya dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah perbincangan kita tentang pertukaran kiblat yang memang terlalu umum tajuk ini nak kita bincang. Apa-apa pertukaran kiblat yang berkiblatkan kepada Yahudi ataupun berkiblatkan kepada Nasrani ataupun kiblat-kiblat yang lain yang memang tidak searah dan seiring dengan syariat ataupun akidah kita. Saya tertarik Ustaz, kalau tadi kita bincang pertukaran kiblat dan kita masuk pertukaran tabiat, sekarang kita nak masuk pertukaran sifat. Ni nak tukar sifat ni. Sebab kita sebenarnya kita nak ambil tempat malaikat Ustaz. Malaikat memang tak makan, tak minum. Malaikat kerjanya ialah sembahyang, kerjanya berzikir. Dan kita masuk alam Ramadan ini memang nak tukar sifat kita. Ustaz, saya sebut contoh senang menjadi insan yang sifatnya suka puasa. Insan yang sifatnya suka sembahyang. Insan yang sifatnya suka baca Quran. Insan yang sifatnya suka bersedekah. Suka apa lagi? Suka macam-macam lah. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz cerita tentang kita malam ni dah start dah tarawih Ustaz ya. Jadi cubalah ubah sikap dari sekarang dengan nawaitu, dengan tekad, dengan azam kita. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Cukup menarik sekali bila kita bercakap tentang pertukaran sifat. Sebenarnya kalau kita pandang dari sudut apa yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, manusia ini mempunyai ada 2-3 sifat dalam diri dia. Ada dia panggil at-tabi'ah al-insaniyah, tabiat keinsanan.
ada dia panggil at-tabi'ah al-hayawaniyah, tabiat kehaiwanan. Ada juga tabiat yang manusia share dengan malaikat. Beberapa tabiat, bukan semua beberapa tabiat. Jadi bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan yang kita rasa satu bulan yang cukup berkuasa menjana perubahan sikap manusia. Bagaimana kalau kita tengok pada malam ini, mereka yang tidak biasa melazimi masjid akan tertarik untuk pergi ke masjid secara tiba-tiba. Macam ada magnet yang cukup hebat dalam bulan Ramadan ni. Masjid-masjid tu dijadikan tempat tumpuan. Tapi InsyaAllah, jadikanlah tempat tumpuannya masjid ini 30 malam straight. Janganlah minggu pertama saja kemudian dah basi dah magnet tu. Magnet tu dah hilang power pula. Jadi yang kita nak adalah pertukaran sikap kita, macam Ustaz Fauzi sebut tadi, bagaimana kita nak meminjam dan juga memperkayakan sifat-sifat malaikat yang tidak makannya, tidak minumnya dalam waktu yang tertentu. Kemudian banyak beribadat yang malaikat ini tidak pernah melakukan sesuatu maksiat pun kepada Allah. Kalau disuruh bertasbih, bertasbihlah dia sampailah ke hari kiamat. Kalau disuruh menjunjung araslah dia. Ini semua nak mengembalikan manusia kepada kiblat asal kemanusiaan itu adalah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini sangat cantik untuk mengembalikan sifat-sifat ini, dan agaknya kalau kita dah dapat integrasikan sifat-sifat yang baik ini, sifat malaikat dan sifat kemanusiaan yang memerlukan juga kepada makan dan minum dan sebagainya, dapat diintegrasikan dengan maulid dan dapat dijanakan dengan baik pada bulan Ramadan, insya-Allah manusia akan terus terarah dengan sifat-sifat yang baik, insya-Allah. Okey, itulah tuan-tuan dan puan penjelasan Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman, Eksekutif Kanan Unit Dakwah PPZ tentang pertukaran kiblat yang kita bincang. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, apa pun kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan tajuk kita pertukaran kiblat. Alhamdulillah. Terima kasih anda setia bersama dengan kami pada petang ini dengan tajuk kita pertukaran kiblat, dan kita akan bicarakan banyak aspek sebenarnya yang berkaitan dengan sama ada Syaban, Ramadan dan seterusnya, pertukaran kiblat dalam hidup kita sebenarnya. Serta tadi Ustaz sebutkan tadi, Ustaz harapkanlah supaya orang pergi ke ke masjid, ke surau pada malam ini bukanlah pada malam ini saja, bila sampai 30 bulan ya. Apa pun kalau anda ada kemusykilan, pandangan ataupun soalan, boleh hubungi kami di talian bebas tu 1-800-8816-77. Kami akan ambil pandangan anda ya. Apa pun Ustaz, saya rasalah yang bagi mereka yang 7 hari 7 malam saja yang semangat tu Ustaz, meleret jubahnya ya sampai pintu masjid, pintu surau. Saya rasa mereka belum tukar lagi kiblat tu. Yeah. Kiblat masih lagi kiblat kepada nafsu, kiblat kepada dunia. Cuma dia terkejut je. Kenapa orang pergi ramai? Malu kita tak pergi kan? Jadi macam mana Ustaz? Kita nak tuliskan pertukaran kiblat kepada nafsu, kepada keduniaan, kita tukar tu kepada agama ataupun tuntutan Ramadan sendiri. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Dalam Al-Quran Allah sendiri menyebutkan tentang sifat nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong kepada kejahatan. Dia memang satu benda yang nafsu ni satu benda yang cukup unik sebenarnya. Dia cukup unik. Okey Ustaz, tentang unik tadi Ustaz, kita simpan dulu. Kita ada soalan di hujung talian, nanti rugi kita ambil dia. Siti Aisyah daripada Muar Johor, silakan. Assalamualaikum. Okay. Salam. Ya, apa khabar Aisyah, silakan. Ya, alhamdulillah baik. Okay, soalan saya, seperti mana yang kita tahu Masjid Al-Aqsa telah ditawan pada hari ini. Ya. Soalan saya, adakah itu salah satu punca atau sebab mengapa Allah ubah kiblat umat Islam pada zaman Rasulullah? Cantik. Okey, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Okey, Waalaikumsalam. Mesti orang pun cantik juga ni. Soalan cantik. Saya nak tanya Ustaz, ini dia kata pandangan tu jauh Ustaz ke depan. Jauh. Aisyah ni. Sebab tu isteri Nabi kan Aisyah kan cerdik. Ya, Masya Allah. Adakah dengan sebab dia tahu Masjid Al-Aqsa akan ditawan sekarang, ya, sebab itu diubah siap-siap Masjid Al-Aqsa, kiblatnya diarahkan kepada Masjidil Haram. Apakah itu puncanya barangkali? Silakan Ustaz, hikmahnya. Satu hikmah yang cukup menarik. Terima kasih kepada soalan itu. Sebenarnya dia mengembalikan ataupun dia memurnikan juga sebenarnya perbincangan ni. Bila kita sebut tentang asalnya kiblat tu duduk dekat Kaabah. Bila mana umat Islam waktu di zaman Mekah duduk di Kaabah. Datang Madinah, bertukar ke Baitul Maqdis. Kemudian bertukar balik ke Kaabah. Yang pertama sekali itu adalah untuk menarik. Bila tukar yang pertama daripada Kaabah ke Baitul Maqdis, tukar tu untuk menarik perhatian supaya tak stick dengan apa yang kita sebut sebagai
keagungan zaman jahiliah. Sebab orang jahiliah pun mengagungkan Kaabah tu. Kemudian bila daripada situ nak menguji iman orang Islam sebenarnya, kemudian dia arah pula tukar balik daripada Mekah, Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis ke Mekah. Bila soalan ditanya, apakah hikmah mungkin akan berlaku pada akhir zaman? Memang begitu sebenarnya. Akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawasanya Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama umat Islam pada hari ini bukan berada di tangan orang Islam, dan wajib bagi kita, sebagaimana yang kalau tak salah saya disebut oleh Dr. Salah Al-Khalidi, Abu Fattah Al-Khalidi hafizahullah, seorang ulama mufassir di Jordan, dia mengatakan bahawasanya tak boleh orang kalau hari ini nak pergi ke Masjidil Aqsa, tak boleh sekadar ziarah ambil gambar sahaja, tetapi mesti dibawa sekali dengan tentera untuk membebaskan Quds. Jadi hikmahnya adalah Allah nak kumpulkan orang Yahudi pada hari ini dekat Masjidil Aqsa supaya datang dalam satu waktu nanti yang dijanjikan oleh Allah, kita akan membunuh Yahudi di Masjidil Aqsa ataupun di bumi Palestin atau bumi Quds. Okey Ustaz, daripada Muar kita berjalan pergi ke Segamat pula. Subhanallah. Amirul di talian. Assalamualaikum Cik Amirul. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cik Amirul. Okey, saya Muhammad Amirul bin Abdul Razak daripada Segamat Johor. Saya nak bertanyakan kepada Ustaz ya. Ya, silakan. Ya Ustaz, saya baru berpindah ke rumah baru di Segamat Johor, rumah sewa lah. Dalam masa yang sama, saya ingin tahu kiblat sebenar saya. Okay. Buat masa ini saya menggunakan handphone yang menunjukkan kompas bahawa tetapi dalam masa yang sama saya berasa sangsi sama ada kiblat yang saya hadap ini adalah kiblat yang betul ataupun tidak. Okey. Jadi bagaimana saya ingin tahu kiblat yang sebenar? Okey. Terima kasih Cik Amirul. Ini baguslah tajuk dia, kembang lagi lah tajuk kiblat ni. Okey Ustaz, macam nak tahu apa ni kiblat yang betul? Saya kalau di Johor Ustaz, ataupun saya berada di mana-manalah, di Kedah ke saya akan telefon Ustaz Hanafiah, orang Johor juga ya. Dia akan sebut berapa darjah cuba gunakan handphone atau smartphone. Apa pandangan Ustaz, silakan. Jadi kalau jawapan Ustaz Fauzi macam tu, saya pun gaya nak jawab macam tu dah tadi. Kalau orang Johor ni telefon Ustaz Hanafiah lah ceritanya. Tapi walau macam mana pun, bila hari ni kita ada beberapa alat, kecanggihan teknologi dan sebagainya. Dan kalau boleh saya tunjuk pun, jam saya kebetulan ni pun jam kiblat. Jadi hari ni dah macam-macam dah kita ada, dan saya rasa sudah lagi tidak menjadi kesusahan. Dan kalau bolehlah, kalau betul-betul nak pastikan, boleh berhubung dengan orang di Jabatan Agama dan sebagainya. Walau macam mana pun ada beberapa kaedah yang kita boleh buat ataupun kita boleh laksanakan. Antaranya waktu istiwa azam. Waktu istiwa azam tu kita boleh ukur sendiri dan letak satu tiang di luar dan sebagainya dan melihat dari sudut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh bertanya kepada orang-orang di sekitar tu. Takkanlah orang dekat area rumah sewa tu tak ada yang semayang langsung, yang tak semayang kan. Dan satu lagi yang menarik juga, dia nak tanya kiblat dalam rumah. Barangkali ni untuk nak semayang malam lah, saya harapkan begitulah. Kalau nak semayang fardu ni dan soalan pun datang pada orang lelaki, dia kena pergi masjid lah. Kena pergi masjid lah tu. Tapi walau macam mana pun bagus, bila dah ada device pada hari ini, saya rasa itu boleh dah dari sudut keboleh percayaannya itu sudah boleh dipastikan dan boleh kita kata itu sebagai satu alat untuk kita berijtihad untuk menentukan kiblat. Boleh dipercayai, tak jadi masalah. Itu Amirul ya. Mulai lagi kita datang ke suatu masjid, tengok mana kiblat betul. Banding kat rumah kita betul tak betul. Apa pun Ustaz, kita daripada Johor kita terbang ke Kelantan. Tumpat Ustaz. Tak lagi tumpat? Bisa. Saya pernah makan ketupat je. Cik Kamarul. Assalamualaikum Cik Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soalan Cik Kamarul? Begini, mula-mula saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan lah. Sama-sama kita. Dan soalan kita tentang apa yang berlaku sekarang ni oleh tindakan Israel terhadap orang Yahudi yang merampas Baitul Maqdis, dan apakah kesudahan akan terjadi kepada penduduk di bumi Palestin kelak di Baitul Maqdis. Okey. Terima kasih Encik Kamarul. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Okey Ustaz, inilah saya rasa memang yang telefon ni bijak-bijak lah Ustaz. Dia dikembangkan lagi idea kita. Okey, apakah yang akan berlaku seterusnya tentang bumi Palestin ataupun Masjidil Aqsa itu sendiri? Adakah kita akan biarkan ataupun ada seorang wira akan datang nanti menyelamatkan bumi Aqsa tersebut? Silakan Ustaz. Satu perkara yang harus kita ingat,
pada zaman Nabi SAW sendiri, cita-cita untuk membebaskan Quds itu dimulakan dia punya usahanya dan berjaya sampai kepada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kalau boleh saya nak kongsikan sikit pengalaman, dan kebetulan saya alhamdulillah Allah Taala beri peluang untuk pada bulan April yang lalu untuk sama-sama bersolat dan juga bersujud di Masjid Al-Aqsa, alhamdulillah. Dan bila kita tengok dalam keadaan tu, bila diceritakan dan sebagainya, satu peristiwa yang berlaku iaitu bila Saidina Umar Al-Khattab masuk dalam bumi Palestin dan naik ke atas satu bukit. Nama bukit tu hari ini disebut Jabal Mukabbir, iaitu bukit orang yang bertakbir. Dia melihat ke arah Quds ataupun ke arah panorama Quds pada waktu itu. Lalu terbit daripada mulutnya kalimah Allahu Akbar. Satu panorama yang cukup indah, dan itulah perasaan sebenarnya bila kita tengok Quds ni dari sudut kita kalau tak fikir dari sudut sejarah lah Ustaz. Saya fikir dari sudut logiknya, memang logik orang berebut tempat tu. Memang sangat logik bila kita tengok dengan kecantikan, ketenangan, keindahan, strategiknya, sebagainya. Memang sangat logik orang nak berebut. Namun begitu, apa yang akan jadi nasibnya? Nasibnya adalah terletak kepada tangan umat Islam sendiri. Bagaimana umat Islam perlu memperkasakan kekuatan iman, kekuatan takwa dan kekuatan dari sudut ilmu-ilmu Islam itu sendiri, sehingga kita mampu untuk berjaya membebaskan Quds daripada tangan orang Yahudi. Bukan tunggu masa saja. Ya, benar, janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Tetapi kita kena mulakan pada hari ini. Buang dan memerangi sifat-sifat orang Yahudi laknatullah daripada hidup kita. Kalau mana ada kehidupan kita yang membantu Yahudi, contohnya rokok ke, minta maaf sebut saya, dari sudut itu kita kena buang sikit-sikit. Perangai-perangai Yahudi, didikan-didikan Yahudi yang kita masukkan dalam rumah tangga kita. Maka itu usaha-usaha yang kita boleh buat, dan insya-Allah kalau itu yang kita niatkan, barangkali kalau mati kita ada niat itu untuk berjihad membebaskan Quds, insya-Allah Allah ganjari, insya-Allah. Insya-Allah mati syahid, insya-Allah Ustaz. Amin. Daripada habis shopping kat Tumpak Ustaz, Allahu Akbar. balik semula ke Segamat. Jumpalah si Nasran. Encik Nasran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lemah je Encik Nasran. Silakan soalan. Silakan soalan. Jadi saya nak tanya pada petang ni lah masalah kiblat ni. Boleh tak Encik Nasran tutup TV ya, sebab dia mengganggu sikit je. Silakan. Ya. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Teruskan. Ini Ustaz, Ya. jadi banyak di banyak masa sekarang ni mengaku dirinya Islam dan berimankan. Haji telah banyak kali dan umrah telah berkali-kali kan. Saya. Tapi bila ditanya masalah maknanya bila ada maknanya satu badan yang mengutip untuk derma jihad untuk membebaskan Palestin, mereka kata itu di Arab, bukan kita di Malaysia. Apa pandangan Ustaz dalam perkara ini? Okey. Terima kasih Cik Nasran. Ni kadang-kadang berlaku juga Ustaz ya. Alah, kita banyak lagi orang miskin tempat kita. Kenapa nak bantu orang Palestin? Biar sama-sama Arab tolonglah. Kita nak tolong sama-sama orang kita dekat Malaysia ni kan. Jadi itulah kadang-kadang dia kata apa? Dah banyak pergi haji dah. Banyak pergi umrah dah. Jadi panggil macam tu. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Okey, subhanallah. Dari sudut bila kita menyebutkan tentang nasib umat Islam, bab kata pepatah orang Melayu, cubit peha kiri, peha kanan terasa sakit. Jangan kita ingat itu masalah mereka. Kalau kita ingat itu masalah mereka, dia macam ayam dalam sangkar lah juga Ustaz kan. Seekor ayam dia kata kawan dia kena ambil tukang sembelih. Dia kata tu bukan aku kena sembelih. Seorang lagi kawan. Akhirnya tinggal dia dia sekor dalam sangkar tu. Bila tinggal dia sekor, dia kata gamaknya aku tak kena juga kot sembelih. Tiba-tiba datanglah tangan yang serupa, ambil juga, sembelih juga. Kita jangan jadi minda keayaman macam ni. Masalahnya adalah masalah kita. Masalah Palestin, masalah kita juga. Duit Palestin, duit kita. Maknanya duit kita tu duit Palestin. Kita kena bagi kepada mereka. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak cakna urusan orang Islam, maka bukan dari kalangan orang Islam. Maka sehajarnya saluran duit itu kita bagi juga kepada orang kita, dan kita tak lupakan juga nasib saudara seagama kita di Palestin. Jangan jadi chicken minded. Jangan jadi chicken minded. Itu yang penting. Okey Ustaz, tadi Ustaz tak habis tentang cerita apa ni, nafsu berkiblatkan nafsu nak tukar.
kiblat nafsu ni kepada kiblat agama tuntutan Ramadan silakan Ustaz. Okey, baik. Bila kita sebut tentang Ramadan, nak menukar kiblat nafsu kita. Sebab nafsu itu, kata Imam Al-Ghazali, katifli, umpama budak-budak. Kalau kamu bagi makan dia, dia akan jadi manja. Kalau kamu layan dia, dia akan jadi manja. Contoh macam budak kecil lah. Kalau tengok satu mainan, katakan nak Ultraman. Dia pun nak Ultraman. Pergi kat satu kedai pula, nampak pula Angry Bird. Dia nak juga Angry Bird. Apa yang kita kata kat budak tu, sudahlah, tadi dah kopak RM19.90, takkan nak kopak lagi duit. Jadi masalah, kita akan larang budak tu daripada membeli yang lain. Begitu juga nafsu kita. Kita kena didik dia, larang dia. Dia nak buat benda jahat, jangan. Dia malas nak pergi tarawih minggu kedua, tak boleh, kena pergi. Kita kena ajar nafsu kita macam tu. Sebab kita nak berubah daripada nafsu yang hanya menyuruh kepada keduniaan, nak tingkatkan kepada nafsu ni sebut lawamah, nafsu yang baik, nafsu yang mengarah kepada kebaikan, nak tingkatkan, nak tukar daripada bernafsu untuk dunia, pergi kepada bernafsu kepada agama dan akhirat. Maknanya ada bernafsu nak buat, kita kena arahkan nafsu tu kepada kiblatnya yang baik, yang betul. Kena arahkan kepada kiblat agama dan juga kiblat kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus pada bulan Ramadan, ini adalah satu bulan yang sangat sesuai untuk kita mentarbiah nafsu. Sebab jalan-jalannya Allah buka luas. Pintunya Allah buka luas. Jalannya macam highway, tak ada tol dah ni, tak ada gangguan pun, tak ada roadblock pun, tak ada orang nak cucuk-cucuk belakang, tak ada. Jalan kita saja. Yang penting jalan dah cantik, dia punya bekasnya sudah elok. Yang pentingnya pengisiannya kita. Macam mana kita nak mengisi Ramadan tu dengan pengisian yang baik agar nafsu kita terdidik dan kita mampu untuk mendidik. Saya teringat satu kata-kata daripada Ibnu Zaid, ataupun lebih kurang begitulah namanya, seorang ulama. Dia kata, aku solat dalam keadaan nafsuku menangis, tapi aku teruskan solat, aku ajar nafsuku, aku didik sehingga dia mampu tertawa saat aku melakukan ibadat. Wallahu a'lam. Allah, hebat. Betul Ustaz, kadang-kadang kita ni kalah dengan nafsu. Puasa dah bagian agak dah kan. Masuk bazar Ramadan kalah. Tengok bazar Ramadan tu, alah, nasi ayam kak bungkus satu. Dan nasi ayam bungkus dah. Nasi tomato sedap juga. Akak bungkus satu lagi, nasi tomato. Nasi biryani bungkus satu. Air cemikai satu jak. Air cincau satu jak. Apa lagi Ustaz? Air kelapa satu jak. Nafsu kan? Pada satu nasi cukup lah kan? Okey Ustaz, apapun kita tukar kiblat nafsu kepada tuntutan agama, apapun kita berehat seketika. Jangan tukar channel je. Tukar kiblat tajuk kita. Apapun jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda semua kerana setia bersama dengan rancangan Al-Kuliah, rancangan suka ramai, diminati oleh ramai orang sebab banyak pun informasi tentang agama dan sebagainya kita bincang. Dan pada petang ini, pertukaran kiblat. Apakah kiblat yang kita nak tukar? Banyak sebenarnya. Dan hari ini, saat ini, nak tukar kiblat minda Ustaz ya. Nak tukar kiblat minda kita. Kita masuk Ramadan ni kadang-kadang tak ubah Ustaz. Ada minda dia dari segi bacaan, contohlah bacaan dia kadang-kadang bacaan yang tidak mendatangkan apa manfaat Ustaz. Dia seronok baca, tengok gambar, belet-belet. Apakah nasihat Ustaz supaya kita tukar minda kita sekarang? Silakan. Baik, sesuai dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Bila kita berpuasa, kata Al-Imam Ibn Qayyim, sebenarnya puasa tu menyebabkan otak kita jadi segar. Bila otak kita jadi segar, maka kita terbuka, minda itu terbuka untuk menerima sesuatu yang segar dan juga baik. Dan apa yang kita beri makanan kepada minda kita, itulah yang akan menjadi tabiat kita. Itulah yang akan menjadi perwatakan kita. Buat kata setengah orang, dia kata, anda adalah apa yang anda baca. Ada orang kata, anda adalah apa yang anda makan. Jadi kalau makan lembu, lembulah kita. Macam tu ke? Tidak. Tapi anda adalah apa yang anda baca. Jadi kalau kita baca bahan-bahan picisan, minda kita hanya minda kelas ketiga, ataupun minda yang orang kata fikir benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda yang berkaitan dengan dengki orang tu, dengki orang ni, fikirnya hasad dengki, fikirnya dari sudut macam mana nak menjatuhkan si fulan dan si fulan, fikirnya macam mana cara untuk aku mendapatkan kekayaan, tapi cara dan jalan itu aku tidak fikirkan. Maka kalau pemikiran-pemikiran sebegini masih tertanam dalam masyarakat kita, maka seharusnya kita perlu menganjak paradigma kiblat pemikiran. Kita kena ubah.
daripada pemikiran yang tidak berasaskan kepada nas dan dalil, kita pergi kepada pemikiran yang cantiknya mengikuti nas dan juga dalil. Dalam bulan Ramadan, kita dianjurkan membaca Al-Quran. Satu latihan minda yang cukup cantik dalam Ramadan. Bagaimana kita bila kita membaca Al-Quran, kita fokus kepada ayat-ayat yang dibaca. Kita melihat kepada ayat-ayat mukjizat yang Allah susun dalam Al-Quran itu. Dan apabila kita membaca ayat Quran itu, akan terzahir kepada kita. Bila mana kita melihat, dan bukan sekadar melihat, kita membaca dalam masa yang sama, kita cuba faham. Ini adalah satu latihan minda yang cukup cantik. Bila kita buat ini dalam Ramadan, maka akhirnya nanti minda kita akan terarah daripada perkara-perkara yang bersifat seperti orang kata apa, hasutan, makian dan cacian. Kan ada lagu Ustaz, segala kata makian dan cacian membuatkan jiwa menjadi apa benda? Kosong-kosong. Bukan gitulah. Maksudnya kadang-kadang kita ni kita tak mengisi apa-apa dalam otak kita. Jadi bila tak isi, mudahlah otak kita ataupun minda kita dipengaruhi dengan perkara-perkara yang akhirnya akan menyebabkan kita jadi mundur. Maka dalam Ramadan ini kita nak kembali kepada Al-Quran, menghidupkan ruh kita. Dan apabila ruh itu dihidupkan dengan Al-Quran, sebagaimana Allah menyebut bahawasanya Al-Quran itu merupakan roh manusia, maka kita bila dah roh kita hidup dengan Al-Quran, minda kita juga akan mula hidup. Bila minda kita mula hidup, kita akan tengoklah betapa bahagianya kita hidup berjalan bersama-sama dengan Al-Quran dan juga sunnah. Okey Ustaz, itulah tentang pertukaran kiblat minda kita pada awal Ramadan ni. Malam ni adalah malam yang pertama kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak sebab ada ramai lagi kawan-kawan kita yang tak sempat bertemu Ramadan pun, dan minta dengan Allah panjangkan umur lagi biar sampai habis Ramadan. Apa pun Ustaz, kita tukar kiblat kita lagi saya. Kita tukar kiblat kita, iaitu kiblat perasaan hati dan jiwa kita. Sebab Ramadan datang ni supaya kita rasa kasihan belah pada orang miskin. Kita hormat orang tua. Kemudian kita ni penyabar, jiwa kita hati lebih penyabar. Ni traffic jam Ustaz nak balik katakanlah ya. Kadang-kadang ada pesawat berbuka puasa dalam kereta pun ada. Nak menyumpah siapa. Okey, kita jiwa daripada panas barang kepada ahli keluarga jadi penyayang. Betul Ustaz? Nak fokus pertukaran kiblat hati dan perasaan kita pula sebelum menjengah Ramadan ni. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Fauzi. Begitulah yang nak diajar dalam Ramadan. Sebenarnya banyak pertukaran kiblat yang nak diajar dalam Ramadan ini, dan dimulakan dengan Syakban. Bila kita nak sebut tentang pertukaran hati, pertukaran kiblat jiwa, pertukaran kiblat perasaan, inilah yang diasuh dalam tarbiyah puasa. Bila puasa, Allah kaitkan dengan perkara yang merosakkan puasa paling banyak mulut Ustaz. Bila paling banyak mulut, kata Al-Imam Al-Ghazali, mulut ni akan menggambarkan apa yang ada dalam hati. Jadi bila mulut dengan hati ini sinergi, maka bila kita ubah apa yang ada dalam hati kita, maka mulut kita, percakapan kita, peradaban kita, akhlak kita juga akan turut berubah. Maka Ramadan ini memang melatih kita untuk mengubah jiwa kita daripada sifat seorang yang pemarah kepada sifat seorang yang penyabar. Sebab orang yang berpuasa ni sebenarnya dia memang diuji dengan kesabaran. Sebab kalau kita lapar ni memang cepat nak marah. Jadi itulah ujian Ramadan. Dan Ramadan ni bila disebut tentang puasa, bila kita puasa mulut kita daripada bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, daripada menuturkan sesuatu yang tidak berfaedah, daripada tidak meluahkan rasa kasih sayang. Sebab dalam Ramadan juga bila kita lapar tu, kita akan teringat kepada secara psikologinya, kita akan teringat kepada orang yang tak makan, kepada fakir miskin. Dan bagaimana mereka ini, kalau waktu itu, katakanlah waktu itu kita sendiri tidak bercukupan wang untuk nak memberi makanan, pada waktu itu kita akan rasa, oh padahal mereka ini meminta-minta di kalangan manusia. Padahal mereka ini tak malu muka untuk pergi jumpa orang minta, tolong cik saya tak makan. Jadi ini latihan yang Ramadan nak berikan kepada kita untuk kita merasakan kesusahan orang lain, merasakan perasaan ahli keluarga yang selama ini tidak mendapat kasih sayang kita. Mereka itu laparkan kasih sayang kita, laparkan dan dahagakan ihsan daripada kita, laparkan jiwa untuk melihat seorang ayah yang tersenyum bila melihat anak, seorang ibu yang kasih dan memegang anaknya dengan penuh kasihan belas dan penuh keceriaan. Jadi semua ini nak digarapkan dalam Ramadan. Begitu juga
kita nak menyampaikan keceriaan kepada orang-orang yang susah, fakir, miskin. Dan bulan Ramadan ini Nabi SAW sendiri mengajar kita untuk menukar kiblat daripada kiblat kedekut kepada kiblat pemurah. Kita nak jadi orang yang pemurah. Nabi sendiri lebih laju daripada angin tangannya untuk memberi kepada orang-orang yang susah. Maka dalam hal ini kita nak cuba tukar daripada orang-orang yang sentiasa menganggap harta itu milik kita, tetapi kita nak tukar kepada harta itu bukan hanya milik kita tetapi milik semua orang juga. Ada bahagian untuk orang lain yang harus kita berikan dan harus kita pulangkan kepada mereka, dan inilah yang nak diajar dan digarap sebenarnya dalam Ramadan, dan semuanya ini hanya dapat direalisasikan apabila manusia itu mempunyai keazaman. Bila datang keazaman, waktu itulah ada kekuatan untuk dia berubah. Wallahu alam. Okey Ustaz, malam ni adalah malam pertama Ramadan Ustaz. Saya rasa besok hari Sabtu cuti, saya yakinlah Ustaz, pasar-pasar, kedai-kedai pasti akan dipenuhi dengan pelanggan yang nak membeli persiapan untuk buat jamuan buka puasa, juadah buka puasa dan sebagainya. Berbalik kepada soal kiblat duit kita, ataupun kiblat kita nak keluarkan kedekut, berkiblatkan pemurah pun dermawan. Boleh Ustaz ceritakan apa hikmah ganjaran kita jamu orang buka puasa Ustaz? Silakan. Hikmah dan ganjaran orang jamu orang buka supaya puasa. Besok dia shopping tu beli lebih sikit. Itu yang penting. Sardin, mak karipap lebih sikit sumbat tu. Silakan. Baik. Bila kita sebut tentang ganjaran memberi makan ni, dari sudut kita, daripada dulu kita berkiblatkan nafsi-nafsi. Semua benda kita punya. Dalam Ramadan ni kita nak ajar, ada benda kita kena bagi juga kat orang. Pahala besar tak besarnya, Nabi SAW sebut at'imut ta'am. Dalam siri hadis yang cukup panjang, perkara-perkara yang menyebabkan boleh masuk syurga, antaranya at'imut ta'am. Pertama, masuk syurga tu kamu boleh masuk tadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dengan selamat, dengan sejahtera, antaranya memberi makan. Kemudian satu lagi yang kita akan dapat, kita boleh kongsi bonus. Bukan kongsi, tapi dapat yang sama. Kalau kongsi ni mungkin kita kata bagi share-share separuh-separuh, 50. Tak, kongsi dapat jumlah yang sama. Bila kita bagi makan orang berbuka puasa, maka kita akan dapat pahala yang sama dia buat pada hari itu. Ini semua ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Tak salah nak membeli makan yang begitu banyak. Ada setengah tu Ustaz sampai penuh meja tak nampak bucu. Tapi masalahnya ialah kita itu nafsu kita semata-mata. Tak salah nak memenuhi semua tangan ini dengan plastik. Satu jari, satu plastik. Tapi 9 kita letak dekat tempat lain, 1 sahaja plastik kita bawa balik rumah kita. 9 kita boleh letak dalam masa kita balik. Mungkin letak dekat rumah, kita nampak ada orang, barangkali keluarganya ramai, dan tengok dia pun tak pergi pasar Ramadan. Kita tahu barangkali mungkin dia tak ada makanan. Jadi bila kita bagi, letakkan kat situ, balik lalu rumah jalan anak-anak bujang contohnya. Anak bujang ni kadang duit pun tak ada, makan Maggi, buka puasa, kesian letak, kita bagi salam, Assalamualaikum, bagi salam, suruh bagi. Yang penting bujang tu dibagi pun oleh orang yang dah berkeluarga lah. Sambil-sambil ajak malam ni jemput tarawih kat masjid. Jemput tarawih kat masjid dan sebagainya. Jadi semuanya ini dari sudut tarbiyahnya mendapat sesuatu yang cukup hebat dalam Ramadan, insya-Allah. Okey Ustaz, kita ada masa lagi untuk bincang dan Ustaz tentang kiblat-kiblat kita cukup banyak sebenarnya. Saya tertarik Ustaz. Kita nak tukar pula Ustaz ni, kiblat tentang masa kita. Pertukaran kiblat masa kita ni kadang-kadang banyak dihabiskan pada benda-benda duk menunggu buka puasa, kadang tak buat kerja apa pun. Ada lebih kurang 3 jam lagi tunggu buka puasa ni. Pada banyak benda boleh buat tu, semua berpahala Ustaz kalau kita tiga kan. Macam nak tukar Ustaz masa kita, timing kita Ustaz, biar semua dapat balik. Ada setengah kata apa? Dia kata, aku dengar Nabi cakap, dia kata, naumus shaim ibadatun. Tidur orang puasa tu ibadat. Maka sekerja tidur kerja dia. Jadi apa tukar kiblat kita Ustaz dari segi masa ni, silakan. Baik. Dari sudut masa dan juga keadaan, bila kita tengok sendiri orang yang paling patut kita contohi dalam dunia ini, Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memaksimalkan masa. Kalau kita tengok peperangan saja, ni kita nak ambil contoh masa Ustaz. Peperangan dalam sepanjang hidup Nabi, 10 tahun di Madinah, ada lebih kurang 64 ataupun 60 lebih peperangan. Maksimum peperangan dalam setahun kita bagi secara purata 6 kali setahun. Perang lagi. Kemudian Nabi SAW jadi seorang pemimpin pula. Nabi SAW menjadi seorang penceramah, pengkhutbah dan sebagainya. Nabi SAW jadi ketua keluarga. Nabi SAW juga seorang peniaga dan sebagainya. Jadi kita melihat semua ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam tempoh masa yang
Sama macam kita ada 24 jam. Tetapi kenapa kita tidak mampu untuk memaksimalkan masa kita kerana Allah SWT? Ini masalahnya adalah kita tidak melihat masa itu sebagai satu amanah yang mana akan dipersoalkan kepada kita di akhirat kelak, bahawasanya apa yang kamu buat dengan masa kamu. Dalam Ramadan ni sebenarnya kita boleh maksimalkan bila mana Allah gandakan kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu digandakan. Dalam puasa, satu benda wajib dibagi 70 kali ganda pahala. Satu benda sunat, satu pahala wajib. Dan Allah boleh gandakan sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Jadi kalau kita menghabiskan waktu Ramadan, sementara tunggu nak buka puasa, jangan meleleh air liur depan cincaunya tadi, depan apa. Lebih baik kita manfaatkan masa itu berdoa bersama-sama dengan keluarga. Manfaatkan setiap waktu inci Ramadan, jangan dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pastikan ada Quran, ada ayat Quran yang kita nak baca. Pastikan ada ayat yang kita nak faham. Pastikan ada perkara yang kita boleh buat baik. Contohnya, masak kalau tak ada buat kerja, besok cuti contohnya, Sabtu Ahad, masak untuk orang lain contohnya. Pastikan setiap aktiviti kita itu natijahnya adalah pahala. Aktiviti kita tu natijahnya pahala. Kalau benda tu tak mendatangkan pahala, maka kita tak boleh ataupun kita tidaklah katakan nak membazirkan masa macam tu saja. Kalau tak ada benda nak buat, kalau tak ada orang kata apa, tak ada pahala nak buat, jangan buat dosa. Itu saja. Allah. Okey Ustaz, saya gambarkan kalau orang baca surah Al-Zalzalah katakanlah ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis tu, dikatakan pahalanya macam kita baca separuh Al-Quran, setengah Al-Quran. Bayangkan, artinya 15 juzuk kita baca. Okey, kalau kita baca surah Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. Subhanallah ya. Macam kita baca berapa juzuk? Kita baca dalam 7 juzuk setengah. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, macam kita baca 1/3 Al-Quran. Banyak masa boleh cari pahala sebenarnya daripada yang kita dapat sebenarnya. Apa pun Ustaz, kita berat lagi, berat seketika, dan kembali selepas ini dengan tajuk kita pertukaran kiblat. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab kita diberikan nyawa sampai ke saat ini untuk berinteraksi dalam Al-Kuliah di TV3, dan tajuk kita pertukaran kiblat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baik kita nak ubah ya. Kita berbincang tentang hati, perasaan, jiwa minda kita, dan sampai peringkat Ustaz yang pada kali ini kita nak tukar pertukaran kiblat kita tentang bacaan Quran Ustaz ya. Macam mana, apa yang kita kejar dalam bacaan Quran? Kadang-kadang orang kejar nak habis Ustaz. Kadang-kadang tu yang baca Yasin, surah Yasin je, tapi tunggal langgang baca Yasin sebab nak habis. Nak baca juga, dalam keadaan tajuk tak betul. Okey Ustaz, apa sebenarnya sempena bulan Ramadan ni Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran, kita nak tukar kiblat bacaan Quran tu dari sudut mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Bila kita sebut tentang Al-Quran, orang Melayu ni memang sinonim dengan khatam Quran. Dan lepas khatam Quran tu adalah hadiahnya tu. Telurnya lah apa semua. Dia kalau bab apa nama khatam Quran tu tak fikir, tapi kalau bab telur tu tak ada, dia marah sangat. Ni masalah orang Melayu juga. Masalah kita adalah pada hari ini adalah Al-Quran itu, bab kata Nabi SAW, tidak melepasi kerongkongan mereka. Dia tak lepas kepada otak untuk difikirkan. Dia tidak lepas ke dalam hati untuk difahamkan. Masalah kita sunyi daripada 3 benda. Pertama sekali, kita sunyi daripada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka ini tidak bertadabbur dengan Al-Quran ataupun hati mereka sudah tertutup daripada nak bertadabbur. Nombor 2, kita kurang bertaklum dengan Quran. Kita kurang taklim Quran. Kita kurang memahami dan mempelajari. Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran. Sebab tu tadarus, namanya tadarus. Bukan sekadar baca, tapi nak kena belajar juga. Nombor 3, kita kurang berinteraksi, kurang ta'amul dengan Al-Quran. Kita jarang kita melihat ayat dan kita menginsafi. Sebagaimana Nabi SAW sendiri, seorang manusia yang diturunkan padanya Al-Quran. Satu ketika dia menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud kata, macam mana aku nak baca Quran sedangkan Quran itu diturunkan kepada engkau? Macam mana nak baca? Contohnya bos kata, macam inilah kau ajar aku lah hari ni. Macam mana nak ajar? Awak bos kan? Awak yang bagi saya kerja. Macam itulah. Lalu Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka nak dengar Quran ni daripada orang lain. Lalu Ibnu Mas'ud membaca ayat, fa kaifa idza ji'na
min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kita menjadikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap umat itu ada saksinya, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad saksi kepada umat keseluruhannya. Allahu Akbar. Bila Nabi dengar ayat ni, merasa bahawasanya Allah tujukan ayat itu ke dalam hatinya, maka dia kata hasbuka, hasbuka. Nabi kata cukup, cukup. Aku faham sangat ayat ini. Nabi SAW melihat air matanya mengalir deras. Bila mana Nabi membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nabi menangis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bila dilihat oleh Aisyah waktu Nabi semayang malam baca ayat ni, menangis sehingga basah janggut dan basah bumi Nabi berdiri. Bilal bin Rabah melihat. Bilal kata, ya Rasulullah, engkau telah diampunkan dosa dulu, kini dan selamanya, kenapa engkau menangis? Kata Nabi SAW, apakah aku ni salah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Dan apakah telah turun ayat kepadaku tadi ni, ayat ini, maka celakalah bagi orang-orang yang baca ayat ni tetapi dia tidak memahami dan tidak berfikir tentangnya. Subhanallah. Maka ini satu perkara. Kalau Nabi kata celaka orang yang baca tapi tak berfikir tentang Al-Quran, maka sudah tentu paradigma kita bukan hanya menghabiskan bacaan Al-Quran, buat khatam Quran, tetapi kita kena anjak, ubah kiblat kita kepada yang lebih laju lagi, iaitu kita memahami Al-Quran dan seterusnya beramal, berinteraksi dengan Al-Quran dengan mengamalkan hukum hakam dan segala apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dalam hidup. Alhamdulillah, cantik Ustaz. Okey Ustaz, kita dah sampai ke hujung-hujung Ustaz. Tanya, pertukaran kiblat kita dari hidup kita Ustaz. Hidup kita ni setengah orang hidup nafsu-nafsi Ustaz. Tak kenal pun jemaah, tak kenal pun jiran ya. Jadi ni saya ringkas Ustaz tentang tukar kiblat. Kita nak ambil sikit tukar kuih. Kan Ramadan kan berkasih sayang, tukar kuih-kuih dengan jiran ni. Apa pandangan Ustaz? Ya, bagus. Satu benda yang cukup bagus juga bila kita tukar-tukar makanan dan sebagainya. Ni satu benda yang bagus. Masing-masing dapat pahala, masing-masing dapat menunjukkan satu sikap mengasihi orang lain dan memikirkan tentang orang lain. Jadi ini satu sikap yang kita nak latih juga dalam Ramadan. Bukan sekadar kita bertukar macam-macam, tapi tukar kuih ke, tukar apa ke, dan dalam masa yang sama kita bertukar-tukar pahala juga dengan jiran tetangga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, apa pun yang barangkali kita pun dah tak lama lagi Ustaz nak Al-Quran nak habis. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang kami boleh ungkapkan kepada anda di sana, pertukaran kiblat yang patut kita ubah sempena kedatangan Ramadan 1433 Hijrah pada kali ini. Apapun, terima kasih Ustaz Husni. Selamat bertarawih untuk anda semua, selamat bertadarus Quran, selamat beriktikaf, selamat bersahur dan juga selamat berpuasa pada keesokan harinya. Apapun, Ramadan Karim, ucapan yang paling mulia untuk anda semua, dan jawapannya ialah Allahu Akram. Selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan keluarga yang tercinta. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam. صلوا على محمد، صلوا عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، صلوات الله عليك. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta.
cinta.